pertama ya, sebatan karbon, alkohol ya. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji proses penapaian ya. Okey, proses penapaian yang dijalankan pada suhu yang berbeza. Ni gambar dia lah ya. Kalau awak tengok satu ni suhu dia 28 darjah Celsius. Yang ni suhu dia lebih rendah 10 darjah Celsius ya. Kita bagi pen merah lah. Okey. Jadi perhatian awak tengok apa yang berlaku ni ya. Awak tengok gas yang terkumpul ya. Jangan tengok air yang naik ni ya. Tengok gas yang terkumpul. Sebab hasil daripada penapaian kita tahu hasil sampingan dia ialah gas karbon dioksida ya. Glukos tambah yeast. Glukosa tu gula ringkas kelas yang ada dalam setiap makanan kita ya. Contohnya beras ya, gandum ya, roti ya. Beras pulut ke, nasi kita ke ya. Makanan kita kebanyakannya ada gula ringkas ya. Campur yeast. Okey, biarkan beberapa hari. Ini dinamakan penapaian. Dalam yeast dia ada enzim zimase yang akan mempercepatkan tindak balas dia lah. Dan yeast ni kita kena letak dia dalam air suam ya. Air panas pun tak nak, air sejuk dia jadi slow ya. So hasil nak tengok gas yang terkumpul ya. Selepas 10 minit kan. Gambar rajah dia. Yang ni kalau yang suhu 28 ni banyak. Tengok. Kalau suhu 10 ni sikit. Okey, itu yang awak nak tengoknya. Itulah pemerhatian kelas. Itu dikatakan pemerhatian. So cikgu bagi jawapan sekali imbang macam ni, awak catat terus ya. Jadi isi padu gas ya dalam burette ni, nama dia burette ya. Pada suhu 28 gambar atas ni lebih banyak daripada isi padu yang dikumpul dalam burette 10 darjah Celsius. Itu pemerhatian. Pemerhatian ni soalan ni senang sangat. Ini kemahiran proses sains, awak boleh nampak daripada gambar rajah sahaja. Okey, tak kisahlah ayat macam mana asalkan masuk sampai ya. Kita boleh kata gas yang terkumpul pada gambar rajah suhu 28 darjah Celsius adalah lebih banyak, lebih tinggi daripada gas yang terkumpul pada rajah yang suhu dia 10 darjah Celsius ya. Ataupun jawapan lain boleh kata tentang samalah ayat macam itulah kelas ya. Itu dipanggil pemerhatian ya. Okey, berdasarkan pada pemerhatian dia nak infer. Infer ni ya, kenapa dekat suhu 28 ni gas dia banyak? Sebab apa? Tu orang kata infer ni sebab ya. Jadi jawapan kepada hasil eksperimen ni. Ya, kalau kami fizik dipanggil ramalan awal ya. So, sebab apa kita tahu suhu 28 ni suhu bilik, suhu yang sangat dikendaki, yang kita pun suka, yeast pun suka, iaitu suhu bilik ya, antara 20 hingga 40 darjah Celsius. Ya, 28 ya, lebih kurang suhu kita lah ya. Kerana yeast reaktif pada suhu 28 berbanding suhu 10. Itulah inferen dia ya. Cikgu tak tulis sini kelas sebab dia panjang ya. So yeast lebih reaktif pada suhu 28 berbanding suhu 10 darjah Celsius. Take note ya jawapan dia. So kalau ada maksud lebih kurang tu betul lah. Kalau nak tanya boleh terus tanyalah. Okey, ada apa? Ayu ni dia tak ada pemasuk. Kenapa? Dia kata cikgu tak tu ni. Cikgu tak apa? Cikgu tak let dia masuk. Okey dah. Dah admit dah. Dah boleh dah. Saya dah admit tadi. Akilah, Fahmi, Aisyah. 3 orang je ni. Tadi saya dah admit dia. Ke mana? Ari saya dah admit. Semua ada tu. Akilah, Fahmi, Aris, Aisyah. Faris ada. Okey. Pada yang lambat tu tengok ya. Cikgu dah ulang kaji. Lepas tu cikgu buka ni sebab cikgu nak faham. Awak faham ini soalan penyelesaian masalah. Bagi jawapan boleh tentu faham ya. So pemerhatian awak tengok apa yang berlaku ya. Yang 28 darjah Celsius tu lebih banyak berbanding yang 10 ya. Inferen dia dah tentulah yeast lebih reaktif pada suhu 28 darjah Celsius berbanding 10 darjah
Celsius ya. Okey, seterusnya tanda kerait manakah makanan sesuai untuk penapaian ya. Dah tentulah jawapan dia. Di sini beras dan nanas ya. Nanas pun sesuai ya. Dia ada gula ringkas yang tinggi glukosa. Keju taklah, keju ni daripada susu binatang ya. Okey, nyatakan definisi operasi bagi penapaian. Ini agak susah sikit soalan ni. Definisi operasi ni macam mana proses penapaian tu dilakukan berdasarkan gambar rajah dan eksperimen ni. Kita tak boleh buat berdasarkan teori semata-mata, tak boleh. Dan kita akan mulakan dengan apa yang dia tanya. Dia tanya pasal penapaian. Jadi kita mula penapaian lah jawapan kita. Ya, ingat apa dia tanya, kita akan mula dengan jawapan yang dia tanya ya. Penapaian ialah, itu mesti benda yang kena mula dulu. Okey, berdasarkan eksperimen ni, apa dia maksud penapaian ya? Dia kaitkan dengan dia punya definisi operasi dia, bagaimana dijalankan proses penapaian dalam eksperimen ni. So penapaian ialah kadar isi padu gas yang terkumpul dalam burette. Cantik tu. Ya, ialah kadar isi padu gas yang dikumpul di dalam burette. Cikgu ambil mana? Cikgu ambil pada gambar rajah kelas. So definisi operasi ni adalah apa yang ditanya, teori apa? Okey, jawapan dia ada pada gambar rajah, iaitu pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini. So dalam eksperimen ini pemboleh ubah, lupa juga nak tanya pasal pemboleh ubah ya. Ada tadi ya. Pemboleh ubah manipulasi, saya rasa saya lupa nak beritahu ni. Jawapan dia adalah suhu ya. Kenapa? Nampak beza, satu suhu tinggi, satu suhu rendah. Okey, bergerak balas dia ialah inilah gas yang terhasil atau gas yang terkumpul atau pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah bergerak balas inilah yang kita jawab dalam soalan definisi operasi. Jadi tolong ingat ya, macam nak jawab definisi operasi, kita jawab dengan apa yang ditanya, iaitu penapaian ialah tu kata sambung lah ya. Okey, apa parameter dia, dia cerita pasal apa, dan pemboleh ubah bergerak balas. Ya, dia ada nota dia, tapi itulah dia punya key cara nak jawab ya. So penapaian, okay. So penapaian ialah, saya dah cakap tadi ya, kadar isi padu gas yang dikumpul di dalam burette. Okay, dia punya parameter tu kadar lah, kadar isi padu tu kan. So gas terkumpul pemboleh ubah bergerak balas. Sebab tu cikgu kena terang ya, kita tidak kamu salin bodoh gitu je lah ya. Okey, itu tahun 2008 punya soalan, ni 2009. Okay, rajah 2.1 dan 2.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas penapaian glukosa oleh yeast. Lebih kurang je lah pasal suhu juga, cuma gambar rajah dia lain sikit ya. So boleh highlight lah apa yang dia tanya ya, suhu. Okey, suhu ke atas penapaian glukosa oleh yeast, sama dengan soalan tadi juga ya. So tengok yang atas ni 2.1 suhu dia 20. 2.2 suhu dia 35. Kalau kamu tengok ya, gas karbon dioksida yang ruang kosong ni kelas. Okey, daripada bubble tadi keluar gas. Maknanya suhu yang lebih tinggi, lebih banyak penghasilan gas karbon dioksida dia ya. So apakah hipotesis dia? Hipotesis dia ada kaitan dengan soalan lah ya. Di mana kamu kena tahu pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas ya. Cikgu rekod ke belum? Rekod. Okey. So pemboleh ubah manipulasi dia apa? Dia dah beritahu dah pada soalan tadi, iaitu kesan suhu. Nampak dia kata kesan suhu. Suhu yang berbeza, itulah PM kelas. Tak senang yang nak tahu PM ni ya. Pemboleh ubah manipulasi adalah suhu. Pemboleh ubah bergerak balas, penapaian glukosa ni lah, iaitu apa yang terhasil ni ya, hasil daripada penapaian tadi. Okey. Jadi hipotesis dia kita nak kata apa? Tentang soalan ni. Okey. Nak kata apa? Ya. Pemboleh ubah bergerak balas ni ialah gas karbon dioksida ni. Boleh buat berdasarkan pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas, PN dan PB. Memang dalam hipotesis memang PN dan PB kita masukkan. Sama juga dengan inference tadilah, PM dengan PB juga. Sama juga dalam jadual, sama juga dalam graf. Semuanya PM dan PB. Okey, kita nak kata apa? Pada suhu yang tinggi ya,
penghasilan gas karbon dioksida adalah tinggi ataupun banyak. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin banyak penghasilan gas karbon dioksida. Boleh juga. Okey? Boleh. Ikut mana awak nak jawab, ikut depan, ikut belakang boleh. Asalkan ada kaitan. Okey? Ataupun awak nak kata pada suhu yang rendah, gas penghasilan karbon dioksida adalah sedikit ataupun kecil. Tapi biasa kita buat yang banyak lah. Pada suhu 35 darjah Celsius ataupun suhu yang tinggi boleh jugalah. Sebab tinggi tu compare dengan 20. Walaupun 35 tak tinggi mana. Penghasilan gas karbon dioksida adalah tinggi. Itu cara nak jawab hipotesis. Kalau jawapan kamu lain boleh tanya saya sama ada jawapan betul ataupun salah. Tak mesti salah kalau tak sama dengan apa saya sebut. Boleh ubah saya dah sebut tadi lah. Boleh ubah manipulasi, suhu kukusan air, boleh ubah berat beralas, isi padu gas karbon dioksida yang dihasilkan. Okey, suhu manakah sesuai untuk penampaian glukosa? Dah tentulah 35. 35 ni suhu bilik. Compare dengan 20. Tadi 20 dengan 10, 20 lebih baik. Tapi kalau 20 dengan 35 lebih baik sebab 35 ni memang suhu bilik Okey, seterusnya ditanya suhu manakah lebih sesuai? C dah. Okey, Rajah menunjukkan graf isi padu karbon dioksida melawan masa yang dihasilkan pada suhu 35. Apakah hubungan antara isi padu karbon dioksida dengan masa? Ni hubungan, tengok graf kelas, nampak ni? Graf ni kan semakin memanjang ni kelas. Semakin memanjang ni, nampak? Maknanya semakin bertambah masa, semakin bertambahlah isi padu isi padu karbon dioksida, gas karbon dioksida, betul? Semakin bertambah masa, semakin bertambahlah isi padu gas karbon dioksida dihasilkan. Boleh nak jawab tu semakin-semakin pun boleh ataupun nak kata isi padu karbon dioksida, gas karbon dioksida yang dihasilkan berkadar terus dengan masa. Boleh juga, itu adalah hubungan dia. Okey, walaupun nampak macam hipotesis tapi hubungan ni dia memang ada kaitan dengan hipotesis. Okey, tengok soalan C. Setakat ni faham tak kelas? Dua soalan tadi, lebih kurang sebenarnya. Tapi dia ada sedikit kelainan dalam bentuk soalan. Boleh kelas? Boleh. Boleh ya? Okey, tengok soalan C. Okey, dibagi sebatang alkohol. Okey, kegunaan dia apa? Bahan api, pelarut, perisa makanan, barangan kosmetik. Jadi, kaji maklumat di atas berdasarkan aspek berikut. Okey, ni soalan baru ni. Okey, kalau kalau soalan tu kata kena pasti maklumat, rasanya pernah bincang tahun lepas, ambil je kelas daripada sini. Benda dia bagi ni ambil saja, keluarkan maklumat dia. Okey, itulah maklumat soalan dia. Bukan susah sangat. So tulis balik, jangan malas. Bahan api, pelarut organik, barangan kosmetik dan perisa makanan adalah sebatian alkohol ataupun merupakan sebatian alkohol. Itulah maklumat pada soalan. Sangat senang soalan pertama. Yang kedua, dua ciri sepunya. Okey, apa ciri sepunya alkohol? Sebab ni semua alkohol. Okey, tulislah ciri-ciri alkohol apa? Takat didih dia, kelarutan dia, berwarna ke tidak, tu semualah Antaranya boleh tulis takat didih dia 78 darjah Celsius. Okey, yang kedua, mudah terbakar ataupun terbakar dengan nyalan biru ataupun terbakar tanpa jelaga. Itu semua boleh. Tapi maksud yang sama tu kelas. Ciri yang sama. Larut dalam air, mudah meruap, cecair tak berwarna, dan sebagainya lah. Okey, ada kata berbau manis. Bagi saya dia berbau tengik, berbau sengat tu. Okey, sebenarnya dia nak dua je. Dan dua ni tak perlu tukar sebab nanti nak jawab soalan-soalan lain. Okay, katalah saya ambil takat didih 78 darjah Celsius dan yang kedua terbakar dengan nyalaan biru. Katalah saya ambil dua tu ciri dia. Okey, yang seterusnya beri contoh bahan lain yang menggunakan sebatian alkohol. Okey, dia alkohol juga, contoh juga tapi dia tak ada dalam gambar ni. Selain pada gambar ni kamu kena cari contoh sebatian alkohol. Itu masuk soalan ni. Contoh bahan lain So kat sini apa? Ubat batuk antaranya kan. Antiseptik. Itu pun daripada alkohol tapi dia tak ada dalam soalan. Okey, seterusnya 4. Contoh bahan bukan sebatian alkohol dan nyatakan sebab dia. Okey, dia bukan sebatian alkohol.
Ya, awak bagi satu contoh lah. Contoh apa? Getah, kelapa sawit, ya. Sebab apa? Sebab dia nak sebab, ya. Okey, katalah sebut getah. Kerana, ya, tidak mudah meruap. Ataupun, apa lagi tadi? Tidak terbakar dengan nyalaan biru. Boleh? Kita ambil ciri tadi. Dia bukan ciri yang alkohol tadi. Okey. Contohlah cikgu bagi tadi, ya. Ataupun nak ambil benda lain, buah. Buah kelapa sawit. Kerana suhu dia, ya, bukan suhunya lebih tinggi daripada takat didih 78 darjah Celsius. Contohlah, ya. Ataupun tidak terbakar dengan nyalaan biru. Ataupun tidak mudah terbakar. Boleh? Okey, konsep sebenar sebahagian alkohol. Actually, saya rasa saya dah ajar kot cara jawab soalan konsep ni, ya. So, ambil balik dua ciri yang kamu buat tadi. Apa dia, ya? Ni dua ciri ni tadi, ya. So, dua ciri ni tolonglah ambil balik, ya. So, apa dia? Saya ambil apa tadi? Okey, sebatian ada alkohol ialah sebatian yang mudah yang terbakar dengan nyalaan biru dan takat didih dia 78 darjah Celsius. Jadi konsep sebenar dia kelas berdasarkan yang awak tulis tadi lah, yang dua ciri tadi. Dua ciri tadi, ya. Okey, itu je jawapan dia, ya. Okey, kita tengok sikit soalan adjektif. Okey, antara berikut yang manakah merupakan campuran dua bahan kimia untuk menghasilkan bau yang harum apabila dididihkan bersama asid sulfurik pekat. Okey, so alkohol kita campur asid sulfurik pekat dan tentulah dia akan menjadi etana dan etena ester, ya. Ni ni jawapan dia, ya. Etana dan etena ester. Ingatlah alkohol tanpa campur asid sulfurik pekat, hasil dia ester, proses pengesteran, ya. Dan antara berikut yang manakah ciri bagi alkohol, ya. Kita tahu alkohol dia apakah ciri dia, ya. Dia mudah terbakar, dia larut dalam pelarut organik, mudah meruap. So BCD tu salah lah, ya. So jawapan dia ialah A. Ketumpatan lebih rendah daripada air. Air lebih tumpat lah, ya. So jawapan dia ialah A, ya. So itu tentang soalan objektif. Okey, soalan yang pertama. Okey, mentega dan margarin digunakan untuk buat kek dan biskut. Perbezaan antara mentega dan margarin berdasarkan yang berikut. Okey, dari segi sumber dia, struktur atom dia, ya. Sifat-sifat fizikal, ya. Dan kesan ke atas kesihatan. So, perbezaan ni kelas sebaiknya ubat dalam jadual. Okey, mentega dan margarin ni sebenarnya perbezaan dari segi lemak daripada sumber haiwan dan tumbuhan, ya. Lemak tepu dan lemak tak tepu sebenarnya, ya. So mentega lemak tepu lah, ya. Margarin adalah lemak tak tepu. So buat dah jadual, dua jadual, satu mentega, satu margarin. Okey, buatlah 4 perbezaan. Sumber dia mentega haiwan, ya, sumber dia. Margarin tumbuhan. Okey, itu satu markah dia. Mesti dua tu kontra. Okey, struktur atom, ya. Kalau untuk mentega tadi dia lemak tepu, so lemak tepu dengan ikatan tunggal antara atom karbon. Okey, kalau margarin lemak tidak tepu dengan sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 antara atom karbon. Okey, sifat-sifat fizikal pepejal pada suhu bilik, ya. Kalau mentega, ya, dan margarin cecair pada suhu bilik, ya. Dan mentega juga meningkatkan dari segi kesan kesihatan, dia meningkatkan aras kolesterol, dan margarin dia mengurangkan aras kolesterol. Betul lah, margarin ni sebab dia daripada tumbuhan kelapa sawit. Tetapi saya ada baca maklumat tambahan lah, ya. Margarin ni proses pembuatan dia tu yang tak bagus, ya. Tapi dari segi kandungan dia tak ada masalah, ya. Sebab dia adalah tumbuhan kelapa sawit, ya. Tapi proses dia tu, ya, menyebabkan banyak kerosakan enzim dan dikatakan punca kepada kanser, ya. Ini maklumat tambahan yang baca lah, tapi tak perlu jawab dalam exam lah, ya. Itu knowledge kita.
Okey, seterusnya tentang soalan penyelesaian masalah. Ni soalan esei kelas. 4 markah ke atas, 6 markah di bawah ya. Seorang pegawai yang makanan kegemarannya adalah kek dan biskut mendapati bahawa arah kolesterol berketepatan rendahnya dalam ujian darah sedikit tinggi. Kolesterol tinggi ya. Bagaimanakah pegawai ini dapat menyelesaikan masalah untuk memulihkan keadaannya? Manakah dia tak boleh berhenti daripada makan makanan kegemaran dia. Oh, susah pula nak berhenti ya. Sebenarnya berhenti je ataupun kurangkan. Tak ada dah cara lain sebenarnya ya. Okey. Jadi penyataan masalah ambil daripada soalan ya. Okay, apa soalan kata ya? Antara awak boleh ringkaskan ya. Dia ada masalah apa? Ya, kolesterol berketepatan rendah. Okey, jadi pegawai ni mempunyai masalah ya. Arah kolesterol berketumpatan darah ya adalah sedikit tinggi ataupun tinggi ya daripada biasa. Itu masalah dia lah. Saya tak charge bateri. Bawa je lah. Tu pun. Okay, itu masalah dia. Ingat masalah ambil persoalan je. Okay, nyatakan ke atas kesan badan. Ya. Jadi kolesterol ni kita tahu kesan dia ya pada badan kita boleh menyebabkan apa? Kolesterol berketepatan rendah ni dia akan termendak pada pundi hempedu. Sebagai batu pundi hempedu di atas sikit pada perut kita ni. Kita akan rasa sakit kat situ. Okay, sebab dia dah jadi batu ya. Dia mendap, dia jadi batu, dia keras kat situ. Macam batu karang pula ya. Okay, sebenarnya asal pada kolesterol ya. So ini kesan pada badan kita ya. Kolesterol berketepatan rendah termendap pada pundi hempedu sebagai batu pundi hempedu. Okey. So cadangan diet dia, kadang badan dah tengok okey, cadangan diet dia sebenarnya apa dia perlu buat ya. Nyatakan kesan. Tadi kesan atas badan ya. Okey, sorry, kesan dia lagi. Walaupun sebenarnya kita dah cakap satu, okey, ini beberapa yang lain-lain, jawapan yang lain lah ya. Kesan dia lagi ya, kolesterol berketepatan rendah tadi ya, termendap dalam dinding arteri, dinding saluran darah kita ya, dipanggil arteri, salah satu nama dia arteri, yang menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit arteriosklerosis, tersumbat pada saluran darah arteri, dan trombosis koronari pun sama ya. Nama dia lah ikut di mana dia berlaku ya. Okey, jadi itu antara kesan dia lah. Cikgu nak tulis dua-dua, nak tulis semua ke tak? Nak satu je sebenarnya ya. Satu markah penyataan masalah. Kesan kata badan tu dua, sorry. Kesan dia, apa berlaku dan kesan dia. 2 markah. Dan 3 markah lagi pada cadangan ya. Pertama, gunakan margarin dalam perbuatan kek dan biskut. Ya, sebab margarin ni daripada sumber tumbuhan. Kita gantilah. Ya. Kalau buat daripada mentega memang sedap tapi kolesterol dia tinggi ya. Jadi gantikan margarin untuk buat kek dan biskut sebab margarin daripada sumber tumbuhan. Abai lah yang saya cakap tadi yang boleh menyebabkan kanser tu, awak abaikanlah untuk jawapan yang ni ya. Yang kedua, tambahkan serat, buah-buahan, sayur-sayuran seperti lobak ke dalam kek. Dia suka makan kek, so kita banyakkan serat dalam kek dia. Okey. Seterusnya, kita bagi contoh. Contoh apa? Kek apple, kek lobak merah ya. Okey, ni contoh dia lah. Okey, seterusnya ya, nombor 2, beza antara konsep lemak tepung dengan tak tepung. Okey, ni senanglah. Tadi pun sama juga, cuma dia bagi margarin dengan mentega. Jawab je lah. Tapi ciri dia, ciri lemak tepung dan tak tepung juga sebenarnya ya. Okey, ditanya apa, kita jawab apa ya. So lemak tepung berasal pada haiwan, tak tepung dari tumbuhan, pepejar pada subilik bagi lemak tepung, cecair pada subilik bagi lemak tak tepung, takat lebur tinggi bagi lemak tepung, lemak tak tepung, takat lebur dia rendah. Meningkatkan arah kolesterol dalam darah bagi lemak tepung, tidak meningkatkan arah kolesterol dalam darah adalah lemak tak tepung. Itu 4 contoh lah. Okay, kita nak habiskan soalan dia sikit lagi. Okey, kaji tentang gambar rajah yang mengandungi produk lemak.
mentega, sosis, minyak sapi. So maklumat saya dah kata dah daripada rajah. Okay, so apa dia? Lemak dia punya ni, mentega, sosis, minyak sapi adalah bahan yang mengandungi lemak ataupun adalah bahan lemak ataupun contoh lemak. Okey. Dua ciri sepunya. Okay, apa ciri sepunya lemak tepung? Jadilah yang kita dah tulis tadi perbezaan dia kan. Pertama, berasal pada haiwan. Kedua, berkadar pepejar pada suhu bilik. Boleh ambil ciri lain cikgu? Boleh. Okey, satu contoh lain. Lemak tepung tapi yang tak ada dalam gambar. Okey. Jadi contoh lain apa? Burger daging, ayam, sate daging, sate daging ataupun sate ayam, burger daging ataupun burger ayam, keju, itu semua lemak tepung. Bukan contoh. Tapi ayam ni saya tak setuju sangat. Biasa daging lah. Burger daging, sate daging. Itu lebih tepat sebab daging merah. Ayam ni dia daging putih. Tapi sebab daripada haiwan, maka dikira lemak tepung jugalah. Okey, satu bukan contoh, maknanya dia bukan lemak tepung. Contohnya daripada tumbuhan. Minyak kelapa sawit, minyak jagung, margarin, susu pekat. Semua daripada tumbuhan. Konsep sebenar, ciri tadi yang kamu guna tadi. Lemak tepung ialah lemak yang berasal pada haiwan dan berkeadaan pepejar pada suhu bilik. Okey, dua lagi soalan adjektif. Rajah menunjukkan keratan rentas arteri, salur darah manusia, arteri. Satu yang normal, satu lagi yang tersumbat. Okey. Yang manakah boleh menyebabkan kesan tersumbat itu? Okey, makanan mana? Dah tentulah. Butter ke, buah cherry ke, ubi ke ataupun susu. Apa jawapan dia? Lah. Tentulah A, butter kan? Senang kan jawapan dia. Yang manakah benar mengenai pengelasan lemak? Soalan nombor 2. Okey, mana satu benar? Apa jawapan dia kelas? Tepung santan, tak tepung minyak jagung. Fahmi jawab C. C, mentega, tak tepung santan. Santan minyak daripada tumbuhan kan? Adakah dia lemak tak tepung? Santan ni dia special sikit. Walaupun dia daripada tumbuhan kelas tapi dia dikategorikan sebagai lemak tepung. Jadi jawapan dia salah C tu Fahmi. So jawapan yang betul adalah A. Santan, tepung, minyak jagung tak tepung. Cikgu, santan kan daripada kelapa, betul. Tapi satu-satunya dianggap kolesterol tinggi iaitu santan daripada tumbuhan tapi dia kategori lemak tepung. Okey, minyak jagung confirm lah lemak tak tepung Okey, jawapan C salah, jawapan A yang betul. Okey, manakah mengenai sifat ada berikut adalah benar mengenai sifat sejenis lemak. Perkadaan pejar usus bilik dari tekan dari lemak adalah kuat. Apakah jenis lemak nyatakan? Berpejar pada usus bilik. Dah tentu ini adalah lemak tepung. Okey, dah habis dah. Itulah. Tengok rajah menunjukkan keratan rentas buah kelapa sawit. Kalau kamu tengok di luar ni dia ada tangkai, dalam tu dia ada tempurung. Akan ada dua tempat yang dia suruh kamu labelkan. Satu Y, satu Z. So labelkan bahagian Y dan Z dalam rajah 1A. Jadi Y tu apa? Z tu apa? Dah tentulah di luar tu adalah sabut. Dan di bahagian dalam iaitu Y itu adalah isi rong. Isi rong. Isi rong Okey, yang tu awak tahu, tak ada masalah, senang je. Okey, seterusnya saya bagi pen sikit lah. Okey, seterusnya bagaimanakah yang paling banyak minyak? Okey, Y ke Z yang paling banyak minyak? Y. Y iaitu bahagian isi rong. Betul ke? Salah. Bahagian banyak minyak bukan isi rong Yang banyak minyak ialah Z. Iaitu bahagian sabut. Isi rong ni bahagian minyak yang berkualiti. So jawapan tadi salah. Bukan Y. Y ni bahagian dalam. Cuba tengok betul gambar di bahagian dalam. Yang di luar ni. Yang di luar ni kelas adalah yang paling banyak minyak. Iaitu sabut.
Okey, namakan proses untuk menghasilkan minyak kelapa sawit daripada buah dia. Okey, apa nama proses dia? Okey, proses pengekstrakan buah kelapa sawit, ya. Okey. Kalau tak ingat tak apa, awak boleh tengok buku teks awak, ya. Kita dah belajar dah itu tentang proses-proses dia, ya. Okey, seterusnya, ya, nyatakan satu kebaikan kandungan minyak kelapa sawit untuk kesihatan kita. Okay, apa kebaikan dia? Soalan C kan? C dah. Okay, kebaikan dia apa? Dia kaya dengan apa? Kita dah belajar itu. Dia ada vitamin, kaya dengan vitamin A dan E untuk mencegah kanser. Ada lagi yang lain lah. Boleh tengok buku awak lah. Dia ada bahan antioksidan. Okay. Dan dia ada bahan-bahan yang lain jugalah, yang manfaat kepada nutrisi kita, vitamin E dengan vitamin A, Dan lemak dia lemak tak tepung. Okay, itu antara kebaikan dia. Boleh tulis mana-mana satu lah, Okey, seterusnya E, bulatkan bahagian yang dibuat daripada minyak kelapa sawit. Okey, keju ni kelapa sawit ke? Tidak, So keju bukan. So yang daripada kelapa sawit ialah lilin dan juga sabun, Okey, dua ni lah, Okey, habis satu soalan. Kita tengok soalan seterusnya, Rajah 7 menunjukkan proses pengekstrakan sejenis minyak di dalam makmal, So yang ni dia dah panaskan buah kelapa sawit, dipanggil peringkat pensterilan. And then dia ambil buah tadi, dia ketuk dengan alu lesung, tapi yang ni dalam makmal, alu yang kecil je lah, Dan ini dia namakan peringkat X. Seterusnya dia turas untuk dapat bahan M, So namakan peringkat X. Okay, apa nama peringkat X? X tu apa kelas? Lepas kita stir dia, kita buat apa? Ingat balik proses dia. Lepas stir, kita ketuk dia. Kita nak asingkan dia antara tempurung dengan sabut. Buat tempurung dengan sabut tu kita kena proses dia pada tempat yang berlainan lah. Okay, apa nama proses dia? X tu. X tu apa kelas? Tak ada orang nak jawab ke? Senyap kamu ni. Proses apa tu? S adalah proses kelas. Tak orang nak jawab. Pencernaan, Penanggalan tu kalau daripada tandan. Yang ni kita dah lerai dah ni sebab masa kita panaskan ni dia dah dalam keadaan lerai. Ini contoh kita buat dalam makmal. Memang lepas pensterilan kita tanggalkan. Itu kalau dia dalam bentuk tandan. Tandan maknanya daripada ladang dalam bentuk tandan tu kan dia masih melekat pada tandan. Jadi memanglah selepas pensterilan kita tanggalkan penanggalan. Ini dekat kilang sebab dia tempat yang besar. Tapi dalam makmal kita dah lerai dah dia kelas. Masa kita panas dalam bikar ni kita dah lerai dia dah. Jadi kita skip penanggalan lah. Kita terus pergi pada pencernaan. Sebab bila diketuk ni kelas sebenarnya dia nak nak pisahkan antara sabut dengan tempurung. Sebab dalam tempurung tu ada isi rong, dia nak asingkan tu. Sebab lepas daripada X tu dia terus turas kan. Maknanya penanggalan kalau dalam makmal kita skip lah sebab kita dah buat awal sebelum kita steril. Jadi lebih tepat lagi pencernaan, Okey, B, peringkat manakah marga semar pada buah kelapa sawit dimusnahkan? Ini peringkat pertama lah, iaitu pensterilan, sebab pensterilan ni ada dua sebab kita buat. Satu, untuk membunuh semua mikroorganisma supaya buah tak rosak. Dan yang kedua, untuk melembutkan dia. Mudah untuk kita cerna dan tanggalkan dia. Itu sebab kita lakukan proses pensterilan.
Ni. Okey, dalam penghasilan minyak secara industri, namakan peringkat selepas penurasan yang C ni. Selepas kita turas, okey, apakah peringkat dia? Kita panggil apa? Kita panggil penulinan. Ya, kita tulinkan dia, kita sulinkan dia ya untuk dapat minyak yang asli. So di sini nama dia ya, lepas turas kita tulinkan dia. Okey, dalam penulinan ni ya. Okey, dalam penulinan ni kamu akan sulingkan dia. Dia nama penyulingan. Okey, penyulingan tulisan juga tak pelok ya. So dia dinamakan penyulingan ya. Dalam proses ni, dalam penulinan kita tulingkan dia, ada satu proses dipanggil penyulingan. Maknanya kita nak dapatkan minyak yang betul-betul asli ya, tak ada bahan campuran lain ya. Okey, apakah M? Okey, M adalah dah tentulah apa dia? Minyak kelapa sawit ya, yang kita dah tulingkan dia ya. Okay, namakan vitamin yang ada dalam M. Lebih kurang soalan tadi lah. Ya, iaitu vitamin. Kita ada vitamin E. Kita Vitamin ada E. vitamin A. E ada, A ada ya. Itu vitamin lah. Ya, bahan-bahan bagus lain dia ada bahan antioksida ya, seperti beta carotene ya. Dan bahan-bahan yang berfaedah yang lain lah ya. Okey, ada lagi E. Menunjukkan bahagian buah kelapa sawit, bulatkan untuk menentukan buah kelapa sawit yang banyak menghasilkan bahan M. Bahan M tadi minyak lah, minyak sawit. So bagaimana? Soalan sama tadi. Bahagian sabut ke bahagian isi rong yang banyak bahan M, bahan minyak sawit tadi lah. Yang mana kelas? Baru saya ajar tadi. Dah tentulah bahan Sabut. Sabut ya. Tadi saya dah beritahu dah tadi. Sabut ya. Okay, harapkan berdua je lah ya, tak ada orang lain. Aisyah ada. Ya, Akilah mana pergi? Okey. Soalan serutur dah habis 2. Sekarang ni kita nak tengok soalan nombor 3 ya. Okey, dia bagi karakter rentas bagi buah kelapa sawit. Macam biasalah, labelkan jugalah. Ya, X dengan Y. Okey, X macam biasa, sabut. Y tu tempurung ya. Sebab dia betul-betul dia letak kat gambar tempurung. Kalau bahagian dalam betul barulah kita panggil isi rong ya. Bagaimanakah buah kelapa sawit menghasilkan paling banyak minyak? Tadi kita dah jawab, iaitu bahagian X, bahagian sabut ya. Namakan satu vitamin terdapat dalam minyak kelapa sawit. Okey, soalan ulang-ulang ya. Vitamin A, E ataupun K. Mana-mana satulah ya. Rajah menunjukkan peringkat-peringkat dalam pengekstrakan minyak kelapa sawit ya. Okey, mula-mula kita terima dan kita sterilkan dia. Lepas tu J, lepas tu kita cerna, lepas tu kita ekstrak, lepas tu K, lepas tu pemprosesan isi rong ya. So namakan peringkat J. J ni adalah penanggalan. Dekat kilang penanggalan lah. Ya, sebelum pencernaan. Sebab apa? Dia panaskan tu dengan tandan-tandan kelas. Dia tak lerai lah. Yang mana terlerai tu tak apalah. Tak ada masalah. Tapi dia tak lerai lagi lah sebab bukan senang nak lerai buah sawit daripada tandan dia ya. Sebab masih lagi keras. Tapi kalau dalam makmal tu lain lah ya. Kita ambil yang sikit-sikit tu je. Yang dah terlerai tu kita tak ambil yang pada tandan tu. Sebab tu tadi saya skip penanggalan ya. Sebab tu dalam makmal. Tapi kalau sebenarnya dalam kilang, dia penanggalan lah selepas steril ya. Sebab kita nak tanggalkan dia daripada tandan dia ya. Buah daripada tandan. So J adalah penanggalan. Namakan satu sebab kenapa buah sawit perlu melalui fasa pensterilan. Ini pun sama tadi. Tujuan dia untuk membunuh mikroorganisma ya. Ataupun melembutkan sabut buah kelapa sawit. Senang kita nak cerna sekejap lagi lah. Okey, habis dah tajuk kelapa sawit ya. Yang pertama. Raja menunjukkan radas untuk menjadikan sabun di dalam makmal. Di mana kita menggunakan larutan alkali. Asal dia alkali ya. Campur bahan X. Ya, kita kacau dan kita turas. Seperti gambar ni lah. Okay, namakan bahan X dengan bahan Y.
Nampak bahan Y ni daripada penurasan tu kelas. Kalau tengok ya, daripada penurasan tu ya. Okey. Okey, adalah bahan daripada penurasan ya. Jadi bahan X ialah minyak. Sebab asas sabun ni kena ingat ya. Kita nak buat sabun, asal dia adalah lemak. Dalam lemak ada dalam minyak ada lemak. Campur alkali. Okey, apa saja bahan alkali ya. Kita campur dengan bahan X ya. Maka asal dia alkali campur dengan lemak, maka kita dapatlah sabun lah. Okey, bahan Y tu sebenarnya adalah sabun. Ya, dia telah mengeras menjadi pepejal ya. Okey, seterusnya nyatakan fungsi garam. Okey, dalam eksperimen ni kita ada masukkan garam. Tujuan dia untuk, okey, ni kan dah macam mana sabun ni kita dapat kelas sebab dia dah beku. Daripada cecair yang kita masak tadi, dia dah beku sebab kita campur dia dengan garam. So tujuan garam dalam eksperimen ni, selepas eksperimen kita ada masukkan garam ya. Jadi garam ni untuk membekukan sabun ya, ataupun dia panggil memendakkan sabun. Okey, itu fungsi dia lah ya. Membekukan sabun ya. Cikgu tak berhati nak tulis dengan okey, membekukan sabun ya, ataupun memendakkan sabun ya. Tulis dengan apa? Dengan mouse macam itulah ya, memendakkan sabun. Jangan mudah merata dah ya, ke laut. Memendakkan sabun ya. Okey, lukiskan struktur molekul sabun. Senang sangatlah ya. Lukis je lah. Molekul sabun dia suruh lukis tadi kan. Jadi senang je nak lukis dia, kamu tu pun tahu. Lukis je lah bulat. Okay, tu kepala dia dan sambung dengan ekor ya. Okay, label lah. Ya, yang bulat ni adalah hidrofilik. Yang ekor ni adalah hidrofobik. Sila label ya, dia kena label. Okay, seterusnya. Yang manakah kurang menghasilkan buih apabila dicampurkan dengan sabun. Okay. Jadi, yang mana satu gelas? Air laut, air mineral atau air hujan? Dia kurang hasilkan sabun. Agak-agak air mana? Air? Cuba jawab sikit kelas. Air mana? Tulis pun tak apa. Air mana kurang menghasilkan buih? Takkan tak tahu. Last. Air apa kelas? Baik. Kamu ni ada ke tidur lagi? Tu tidur. Air apa? Orang pun tak nak jawab. Dah tentulah air. Cikgu tanya, cikgu jawab. Elok lah tu ya. Sebab tu cikgu seorang yang pandai ya. Dah tentulah air laut ya. Okay, jawab soalan objektif tu. Dan persamaan berikut menunjukkan tidak balas dalam pembuatan sabun. X campur Y jadi sabun dan gliserol. Okay, apakah X dan Y? Jadi dah cikgu beritahu dah. Asas dia mesti apa? Asas dia mestilah lemak campur alkali. Okay, mana lemak? X tu mana satu lemak? Kalau kita tengok sini dah tentulah A dengan B kan. Minyak kelapa sawit lah. Kanji dengan alkohol tu bukan. Okay, dekat Y tu pula mana alkali? Okay.
Natrium hidroksida ke, air ke, ya. Dah tentulah C dengan D kita dah tolak lah, ya. Okey. Dah tentulah apa? Okay, siapa nak jawab? Aisyah cuba jawab. Apa jawapan dia? Untuk soalan satu ni dah tentulah B, ya, bukan A. Sebab B tu adalah lemak dalam minyak kelapa sawit. Okey, dan Y adalah alkali, natrium hidroksida, ya. Okey, nombor 2, namakan proses pembuatan sabun. Ni tolong ingat kelas, ya. Dalam buku awak tak ada, tapi nama dia awak kena ingat, nama proses dia, tapi saya ada beritahu. Masa saya jawab saya ada beritahu, ya. Jadi nama dia ialah saponifikasi. Okey, yang D ni, ya. So D ni adalah proses dia lah, ya. Proses dia. Okey, jawapan dia D, ya. Saponifikasi. Okey, last kali soalan nombor 3. Rajah menunjukkan pembuatan sabun di dalam makmal, minyak sawit tambah Q. Kita panaskan dapat sabun dan gliserol. So apakah Q? Okey, minyak sawit, lemak campur apa? Saya dah beritahu tadi, campur alkali. Okey, macam mana nak tahu alkali ataupun asid, ya? Alkali biasanya dia ada macam di sini. Macam tadi apa dia? Dia ada, dia bunyi hidroksida, sida ujung-ujung tu kelas, ya. So kat sini natrium hidroksida yang soalan tadi lah. Kalau di sini kalium hidroksida. Dia ada bunyi macam ni sikit lah, ya. Macam C ni, ya. Kalsium karbonat tu bukanlah, itu bukan alkali, ya. Asid dia akan mula perkataan asid lah. So ingat ya, dia mesti lemak, ya, tambah dengan alkali. Kita panaskan dan kita campur garam, dia akan termendak jadi sabun. Gliserol ni apa? Ni lemak saja, ya. Ni adalah hasil sampingan dia lah, ya. Okey, soalan dia kita mula, tak banyak pun soalan untuk sumatif ni. Okey, yang pertama dia bagi rajah satu eksperimen untuk mengkaji proses penyediaan bagi sejenis sebatian karbon. Namakan proses dalam rajah 1. Okey. Ini kita dah tengok lah, ya. Nampak dia campur gula dan yeast, ya. Dalam kelalang kon, ya. Okey. Dan dia sambungkan salur pengantar ke tabung uji, di mana dalam tabung uji itu ada air kapur. Okey, bikar kat luar tu sebagai tempat letak tabung uji tu lah, ya. Okey, kenapa ada air kapur? Sebab kita nak uji kehadiran gas yang terhasil daripada proses penapaian, ya. Jadi air kapur ni nak menunjukkan kehadiran gas karbon dioksida. Jadi nama proses dia dah tentulah penapaian. Ni dia bagi dah, ya. Soalan A tadi, ya. Okey, tengok je yeast kelas, tak ada cerita lain lah sebenarnya penapaian, ya. Kita tapai dengan apa? Kita tapai dengan glukosa. Okey, jadi boleh gula pun boleh, ya. Beras boleh, nasi boleh, ya. Nasi lah bukan beras, ya. Gandum boleh, ya. Apa saja yang mengandungi glukosa. Okey, seterusnya namakan jenis sebatian karbon yang disediakan, ya. Yang ni, ya, sebab kita akan dapat alkohol. So alkohol adalah sebatian karbon organik. Sebab tu jawapan ni karbon organik, ya. Okey, nyatakan perhatian pada air kapur. Bila ada karbon dioksida, dia akan menyebabkan air kapur menjadi keruh, ya. Nyatakan inference. Inference kenapa air kapur jadi keruh lah, ya. Okay, kenapa? Sebab karbon dioksida dibebaskan dalam tindak balas di antara gula dengan yeast. Siapa kamu nak kata karbon dioksida dibebaskan dalam tindak balas ataupun proses penapaian pun boleh, tak ada masalah. Okay, soalan 1, senang je, ya. Okay, soalan kedua. Karakter rentas satu arteri yang tersumbat dengan bahan P yang menjadikan lumen arteri sempit dan mengganggu atau menyekat aliran darah. Okey, namakan keadaan ini. Okey, nampak lumen tu jadi sekecilnya. Yang lain bahan P tu hijau tu penuh, ya. Agak besar, agak tebal, ya. So, namakan keadaan ini, ni penyakit arteri tersumbat. Dia ada nama dia. Arteriosklerosis. Ni dia dah beritahu dah kat sini, ya. Arteriosklerosis, ya. Ni. Nombor 2A ni, ya.
Okey, namakan bahan P. Bahan P tentulah kolesterol, lemak ya, kolesterol ya. Apakah kelah makanan menyebabkan arteri tersumbat? Semua bahan lemak tepung. Contoh daging merah apa lagi? Organ-organ dalaman benda-benda macam itulah. Mentega, okey. Okey, cadangkan 2 cara untuk mengelakkan arteri daripada tersumbat. Okey, dah tentulah kita kurangkan makanan berlemak. Yang pertama dan yang kedua, makan lemak tak tepung yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. Okey, ini makanan yang kita boleh suggest lah ya. Kurangkan makanan berlemak, okey, dan makan makanan lemak tepung yang dapat yang dapat merendahkan aras kolesterol. Lemak tak tepung apa daripada tumbuhan kelas kecuali santan ya. Contohnya minyak sawit ya. Buah-buahan, sayur-sayuran ya. Tahu semua itulah ya. Okay, habis dah soalan 2 pendek je. Soalan 3 pun sama ya. Dia suruh labelkan, ini kita dah selalu jawab. Okey, X adalah sabut di luar. Okey, Y di bahagian dalam isi rong. Z adalah tempurun. Okay, kita dah jawab soalan A ya. Okey, B namakan jenis minyak diekstrak pada X dan Y. So X adalah minyak sawit. Sebab dia sabut ya ni. Ni minyak sawit ya sebab dia sabut. Okey, Y daripada isi rong dia adalah minyak isi rong sawit ya. Okey, ni jawapan dia. Okey, dan seterusnya ya carta alih untuk C ya. Bagi proses pengekstrakan minyak sawit. So yang pertama yang kita dah tengok tadi dia pensterilan. Selepas steril dia tanggal. Okey, nombor 2 pula pencernaan. Ya, steril tadi kita bunuh kuman, bunuh mikrob, kita lembutkan dia. Tanggal ya, kita tanggalkan dia daripada tandan. Okey, lepas tu cerna asingkan antara tempurung dengan sabut. Lepas tu kita tulingkan dia mengikut kategori masing-masing lah. Sabut dengan tempurung tu, tempurung kita nak ambil isi rong. Kelas. Lepas nombor 2, pencernaan kita ekstrak dulu. Ekstrak ni kita terbagi 2 tu. Satu isi rong, satu sabut ya. Okey, yang 3 tu kita turas. Kita turas dan last kali kita tuling ya. Okey, itu jawapan dia. Okey, ni cadangan soalan nombor 4. Actually dalam buku teks awak pun ada kan dibagikan untuk cadangan ni kan. Untuk membina, ditugaskan untuk membina sebuah kilang sawit baru yang akan beroperasi berdasarkan konsep sifar sisa. Okay, saya rasa dia ada bagi cadangan tu tak ya? Ada tak? Ataupun kita pernah tengok dalam tajuk kelas teriak alas kita ya. Jadi, bina satu pengurusan grafik yang menunjukkan bagaimana konsep sifar sisa diaplikasikan dalam industri kapur sawit seperti penukaran sisa kepada biogisin sawit. Maknanya setiap yang ada pada buah kapur sawit tu kita gunakan termasuk sisa dia kelas. Ini kelas tarian alam sekitar. Okay, ni sini ditunjuk gambar grafik lah. Awak boleh buat lah ya. Okay, daripada kelapa sawit ni kan. Kita boleh ambil daun dia and then kita kompos. Kompos ni boleh jadi baja lah. Ya. Dia boleh jadikan baja ataupun untuk kita buat sungkupan ya. Maknanya kalau tanaman kecil tu tak nak bagi air, tak nak kering sangat. Mana tak nak bagi air cepat kering ya. Okey, daripada buah kelapa sawit kita ambil tandan dia. Tandan buah ni kita ambil buah dia. Buah dia kita ekstrak lah ya, daripada dia punya sabut dan isi rong dia. Dalam tempurung ada isi rong. Okey, tandan yang kosong kita komposkan juga. Ya, jadikan kompos. Okey, daripada pokok kelapa sawit ni dia ada akar. Ya. Okey, akar ni kita kompos. Mana bila dah mati, dah lebih 20 tahun ya, pokok dah tua. Okey, akar pokok yang dah lama ni yang kita tebang pun kita jadikan kompos. Okey, batang dia bila kita ambil ya, kita akan jadikan 2, satu kayu, satu lagi juga kompos. Kompos ni kelas sama ada kita boleh buat dia baja ataupun jadi makanan ternakan pun boleh ya. So ini adalah carta grafik ya, kita tak nak ada kita panggil sifar sisa. Tak ada sisa pun. Segala benda yang ada kita gunakan. Termasuk sisa dia. Ni macam pokok kelapa kelas. Dia multi purpose. Kita panggil multi purpose, pelbagai guna.
Semua benda berguna. Buah dia dah tentulah ya, boleh ambil air, boleh ambil santan ya. Kalau kelapa muda minum air, kalau yang tua ambil santan dia. Ya, dalam dia tu dia punya tu kita boleh makan ya. Kalau ada umbuk tu pun boleh makan ya. Tempurung ni kita boleh buat bahan bakar. Batang dia kita boleh buat titi, kita boleh buat kompos. Daun dia kita boleh buat ketupat ya. Boleh buat penyapu ya. Sebergunalah. Tak ada apa yang tak berguna pada pokok kelapa. Sama juga kelapa sawit. Ya, jadi ini dipanggil sifar sisa. Kalau kelapa saya dah biasa tengok daripada saya kecil lagi sebab kelapa ni kita dah lama ya. Pokok kelapa dah lama tanam di kawasan kita. Cuma tidak dikomersial macam kelapa sawit lah. Kelapa sawit ni telah dikomersialkan jadi ladang. Jadi sebab tu adanya kawasan jengka kan. Asal dulu ada yang getah tapi sekarang ni memang dah semuanya majoriti sawit lah. Ya.